Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya, Maira binti Mazlan, wakil dari kumpulan 13 ingin membentangkan tajuk Business Model Canvas dalam sektor multimedia. Okey, secara amnya, 3 syarikat dalam sektor multimedia adalah KRU Studios. KRU Studios telah diasaskan oleh 3 orang adik-beradik iaitu Norman Abdul Halim, LJ Abdul Halim dan Yusri Abdul Halim. Mereka telah banyak melakukan ataupun menerbitkan filem yang bertaraf antarabangsa dan mendapat sambutan dalam kalangan rakyat tempatan sehingga menaikkan taraf industri perfilman di Malaysia. Dan yang kedua adalah Les Kopak Production. Seperti yang kita tahu, Les Kopak Production terkenal dengan siri animasi kanak-kanak Upin dan Ipin. Sehingga pada tahun 2011, Les Kopak telah mendapat anugerah Malaysian Book of Record. Okey. Dan yang ketiga adalah Kumpulan Karang Kraft. Kumpulan Karang Kraft telah diasaskan oleh Haji Husamuddin Haji Yaakob dan telah menghasilkan pelbagai produk seperti buku dan majalah yang mendapat sambutan hangat dalam kalangan masyarakat tempatan. Okey, Business Model Canvas. Apa itu Business Model Canvas? Business Model Canvas adalah satu pelan yang menceritakan secara keseluruhan tentang bisnes atau perniagaan yang kita jalankan. Okey, sebagai usahawan yang baru memulakan perniagaan, Business Model Canvas ini adalah sangat penting di mana ia menceritakan ataupun menerangkan segala produk, segala kos, segala apa sahaja yang kita perlukan dalam perniagaan kita. Okey? Dan ia sangat penting kepada usahawan supaya usahawan boleh merangka strategi untuk kekalkan perniagaan untuk jangka masa yang panjang. Okey, kita lihat tawaran nilai dari dalam KRU Studios. Okey, KRU Studios sentiasa menawarkan ataupun menghasilkan filem animasi yang menggunakan genre animasi komedi, animasi berbentuk penggambaraan, okey, dan jalan cerita dan watak yang ditampilkan sentiasa berbeza, sentiasa menarik perhatian penonton. Okey, dan KRU Studios sentiasa menggunakan teknologi imej jenaan komputer iaitu CGI dalam menghasilkan filem. Okey, teknologi ini adalah sangat penting dalam pembikinan filem animasi, okey, dan penerbit tidak perlu menggunakan bahan lakonan ataupun pelakon untuk menghasilkan filem tersebut. Okey, dengan adanya teknologi ini, maka segala proses, segala prosedur dalam menghasilkan filem animasi boleh dilakukan dengan sistematik. Okey. Dengan penerbitan filem animasi seperti Rabbit pada tahun 2014 dan Willy pada tahun 2018, KRU Studio sangat menitik beratkan kanak-kanak. Okey, seperti yang kita tahu, kanak-kanak sangat menyukai filem animasi kerana mereka suka menonton kelainan ataupun contohnya, kanak-kanak lelaki menyukai kereta yang difilemkan di filem Willy. Okey, kita tengok Willy tu adalah mengisahkan seorang pelumba. Okey, tetapi dia telah terlibat dalam kemalangan. Jadi dia terpaksa bersara dan menjadi sebuah teksi. Okey, dan seterusnya, filem animasi adalah sesuai untuk tontonan seisi keluarga. Kita boleh tengok filem animasi arahan KRU Studios tidak mempunyai unsur yang sensitif, unsur keganasan. Jadi ahli keluarga, seisi keluarga boleh menonton filem bersama-sama dan boleh mengeratkan hubungan. Okey. Dan yang ketiga adalah remaja. Kita boleh tengok segelintir remaja sangat menyukai filem animasi kerana filem animasi mempunyai seni visualisasi yang bagus. Okey, di mana kita boleh tengok dari segi penggunaan warna, penggunaan tempat, watak-watak yang diberikan dalam filem tersebut. Okey, dan adegan-adegan seperti yang lawak, okey, dapat memberikan remaja menghilangkan tekanan, stres. Okey, seterusnya kita tengok dari segi siaran.
Okey, sebagai pengguna, kita boleh tengok segala video, lagu ataupun filem yang diterbitkan oleh KRU Studios di dunia maya iaitu internet. Kita boleh dapatinya di YouTube, di Netflix dan iFlix secara mudah dan bila-bila masa. Okey, dan jika kita ingin mengetahui lebih lanjut tentang pencapaian, tentang sejarah ataupun apa sahaja tentang KRU Studios, kita boleh dapatinya di laman sesawan rasmi KRU iaitu krstudios.com. Okey, kita tengok cara KRU Studios mengeratkan hubungan pelanggan. Okey, yang pertama, KRU Studios mencipta saluran YouTube iaitu KRU Studios. Sehingga kini, KRU Studios mempunyai pelanggan sebanyak 257,000 pelanggan dan telah memuat naik video sebanyak 726 video. Okey, dan yang kedua, KRU Studios menjalankan tayangan perdana. Sebelum filem itu ditayangkan di bawah gam, KRU Studios menjalankan tayangan perdana, okey, untuk sebagai permulaan sambutan awal, okey. Dan individu-individu yang datang di tayangan perdana itu adalah seperti pengarah-pengarah dari syarikat perfilman yang lain, rakan-rakan artis ataupun peminat-peminat KRU Studios, okey. Jadi dengan tindak balas ataupun komen yang baik daripada mereka akan meningkatkan lagi promosi filem tersebut di bawah gam. Okey. Dan yang ketiga, mereka mencipta halaman Facebook. Okey, jadi banyak maklumat, banyak program yang boleh jalankan di Facebook. Okey, sebagai contohnya, Noman Abdul Halim telah menjalankan satu program iaitu Tanya Bang Long berkaitan apa sahaja topik yang panas seperti cara-cara untuk mengaut keuntungan ataupun cara jana duit di musim COVID-19. Okey, ia sangat menarik dan sangat memberi input kepada generasi muda masa kini. Dan yang keempat, mereka menjalankan sesi langsung di platform media sosial iaitu Instagram. Okey, mereka menjalankan sesi soal jawab. Jadi, peminat dan penonton yang masih mengikuti KRU Studios boleh mendapati dan saling berkenalan dengan lebih rapat lagi dengan mereka. Okey, aliran pendapatan. Kita boleh tengok KRU Studios mendapat pendapatan mereka dari dua saluran iaitu tayangan filem dan YouTube. Tayangan filem yang ditonton di Pawagam, di Astro First, di televisyen, okey. Setiap tayangan yang dijalankan, mereka akan dapat pulangannya. Contohnya, filem Willy pada tahun 2018 telah mengaut keuntungan sebanyak 6.7 juta, di mana 5.6 didapati di antarabangsa dan 1.1 juta di perolehan tempatan. Okey, dekat YouTube, syarikat YouTube sendiri yang akan membayar kepada syarikat KRU Studios, di mana setiap jumlah tontonan yang banyak dan jumlah sukaan yang ramai akan mendapat keuntungan daripada pihak YouTube sendiri. Okey, dan KRU Studios telah mendapat pulangan sebanyak 1.14 ribu USD dalam dalam bulanan. Okey. Okey, sumber utama yang kita boleh lihat adalah bangunan KRU Studios sendiri. Okey, bangunan ini bernilai 4.8 juta dan mempunyai 6 anak syarikat. Okey, dan ia berpusat di Cyberjaya dengan berkeluasan 15.39 ekar. Dan bangunan ini lengkap dengan studio yang canggih, studio yang mempunyai teknologi yang tinggi untuk mengadakan pelbagai rancangan televisyen, persembahan, okey. Dan staf KRU Studios sendiri adalah Noman Abdul Halim sebagai presiden dan Dr. Shirin dan Yusri Abdul Halim sebagai ketua dalam bahagian perfilman, dan Noman Abdul Halim aktif dalam bahagian audio, dan Hazrul Zazif sebagai naib presiden operasi. Rakan utama yang terlibat dalam KRU Studio adalah yang pertama Finas. Pihak Finas bekerjasama dengan KRU Studios dengan memberi dana, memberikan bengkel, menyediakan bengkel dan menawarkan kemahiran kepada staf-staf, cara belajar untuk menulis skrip, berlakon ataupun
belajar tentang pengarahan filem, okey, dan Finas juga memberikan bantuan teknologi dan struktur. Dan yang kedua adalah Astro. Kita boleh tengok Astro First pada masa kini adalah sangat memberi pulangan yang lumayan kepada syarikat penerbitan filem dan pengguna sendiri. Okey, Astro First menayangkan filem yang sudah habis ditayang di pawagam dan kita sebagai pengguna boleh menonton Astro First di rumah dengan membayar dengan jumlah yang lumayan dan kita boleh menonton filem tersebut selama 2 hari. Okey, ia sangat berpatutan dan sangat mendatangkan pulangan yang baik. Okey, dan yang ketiga adalah TNB. Seperti yang kita tahu, TNB adalah syarikat perswastaan yang memberikan bekalan elektrik. Okey, dan semestinya TNB adalah sangat penting kepada syarikat penerbitan filem. Okey, jika tiada bekalan elektrik, segala pekerjaan akan tergendala. Dan yang keempat adalah syarikat pengendali pawagam. Contohnya adalah Golden Screen Cinemas, MBO Cinemas, okey. Dan mereka menyediakan kawasan pawagam yang besar dan selesa untuk kita menonton filem di pawagam. Okey, aktiviti utama dalam syarikat penerbitan filem ini adalah kita boleh tengok dalam penerbitan filem ada 3 fasa, iaitu fasa pra-pengeluaran, pengeluaran dan pasca pengeluaran. Pra-pengeluaran kita boleh lihat dari segi penulisan skrip, okey, segala apa yang kita rancang, okey. Pengeluaran pula adalah semasa pelakonan itu dijalankan dan pasca pengeluaran adalah sesi penyuntingan, sesi memasukkan latar suara, okey. Dan yang kedua adalah menerbitkan lagu. Lagu ini kita boleh buat untuk dimasukkan dalam filem ke, okey, dengan membuat susunan muzik dan sedikit penyuntingan, okey. Dan yang ketiga adalah menjalankan perniagaan. Dan terutamanya sekali ketua operasi syarikat. Ketua operasi syarikat ini sangat memainkan peranan untuk memastikan segala pekerja, segala urusan berjalan dengan lancar, dan staf juga sangat penting untuk menjalankan segala aktiviti, segala tugasan, okey. Dan bantuan dari pihak luar juga sangat penting kerana untuk menjanakan pendapatan, untuk menambah dana, untuk memastikan filem tersebut mendapat sambutan yang hangat. Okey, kos struktur kita boleh lihat ada 2, iaitu kos tetap dan kos yang boleh ubah. Okey, bangunan KRU Studio sendiri adalah bernilai 4.6 juta dan kos upah setiap kru-kru itu berbeza, iaitu contohnya juru bunyi minimum gaji mereka adalah RM500 dan ketua juru elektrik minimumnya adalah RM1000. Ini adalah minimum sahaja, jadi kita boleh tengok di dalam sebuah produksi itu mereka menggunakan kru-kru yang ramai, okey. Jadi semestinya syarikat penerbitan filem ini mempunyai modal yang besar untuk membiayai staf-staf mereka. Dan kos boleh ubah adalah kos yang bergantung kepada filem yang bakal kita lakukan. Contohnya saya mengambil filem animasi. Filem animasi mempunyai dan menggunakan modal yang besar kerana menggunakan teknologi penyuntingan yang mahal, okey. Dan contohnya filem Rebit menggunakan modal sebanyak 10 juta kerana proses penyuntingan yang rumit dan menambah suara latar, proses penggambaran jalan cerita, okey. Dan memastikan kualiti gambar itu berkualiti dan mendapat sambutan yang hangat dalam kalangan penonton. Okey, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.